Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saadah binti Abdul Manaf daripada kelas DPHU 5A. Saya sebagai pembentang pertama. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Kelantan Kota Serambi Mekah yang dispesifikkan kepada negeri Kelantan. Secara keseluruhannya, kami memilih tema lebih kepada tradisional, tetapi terdapat juga bahan-bahan yang tergolong daripada zaman moden. Ahli kumpulan majalah, kami akan nyatakan pada bahagian sidang redaksi. Saya akan menerangkan tentang carta ahli penyediaan majalah kami. Pada 1 Oktober, kami mendapat tugasan dan serta-merta berbincang tajuk. Pada 5 Oktober pula, kami mengagihkan tugasan dan mencari bahan. Pada 16 Oktober, kami berbincang tentang penetapan aplikasi dan pemilihan tema bagi majalah kami. Pada 17 sehingga 29 Oktober adalah proses kami menyiapkan majalah kami. Pada 30 Oktober, kami menyediakan slide pembentangan masing-masing dan membuat video masing-masing. Pada 11 November, kami menggabungkan video dan menyiapkan video pembentangan serta menyemak semula video tugasan itu. Pada 12 November, kami menghantar tugasan. Muka depan majalah kami terhasil daripada gabungan idea setiap ahli kumpulan kami. Bagi ayat College Professional Baitul Kuala Lumpur, jenis tulisan yang digunakan adalah EZO, saiz tulisan 12, warna tulisan kuning dan kod kotak hitam. Pada Kota Serambi pula, jenis tulisan ialah Railway Heavy, saiz tulisan 72, warna tulisan hitam. Pada Perkataan Kelantan, jenis tulisan ialah Railway Heavy, saiz tulisan 24, warna tulisan hitam dan kod kotak ialah kuning. Pada Perkataan Mekah pula, jenis tulisan Abril Fat Face, saiz tulisan 120, warna tulisan kuning. Pada Seni Bina, permainan tradisional, tempat menarik, pakaian tradisional, seni kebudayaan, makanan terkenal, kami menggunakan jenis tulisan Railway Heavy, saiz tulisan 21, warna tulisan olive dan kotak ialah light grey. Gambar latar belakang pula kami mengambilnya daripada Google. Pada slogan pula, jenis tulisan ialah R Grandir Type Medium, saiz tulisan 14, warna tulisan olive. Pada halaman sidang redaksi ini, kami memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 5 orang ahli, 4 orang daripada kelas DPHU 5A dan seorang daripada DPHU 5B. Pada halaman sidang redaksi ini, kami memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 5 orang ahli, 4 orang daripada kelas DPHU 5A dan seorang daripada DPHU 5B. Bagi halaman penghargaan, kami menggunakan jenis tulisan Playfair Display, saiz tulisan 42.4, warna tulisan hitam dan latar belakang sepenuhnya warna putih dan sedikit warna brown. Pada nama pengarah pula, kami menggunakan jenis tulisan Playfair Display, saiz tulisan 14, warna tulisan hitam dan efek tulisan bold. Bagi isi yang tergandung dalam kata-kata pengarah ialah jenis tulisan Times New Roman, saiz tulisan 12, warna tulisan hitam dan warna latar belakang ialah brown. Pada halaman ini, perkataan kandungan, kami menggunakan jenis tulisan Laura, saiz tulisan 36.4, warna tulisan hitam, efek tulisan bold. Pada perkataan Kelantan Kota Serambi Mekah, jenis tulisan Aileron Regular, saiz tulisan 8, warna tulisan hitam. Bagi topik besar pula, kami menggunakan jenis tulisan Aileron Regular, saiz tulisan 14, warna tulisan dark grey, efek tulisan bold. Bagi subtopik pula,
Kami menggunakan jenis tulisan Open Sans Light, saiz tulisan 12, warna tulisan hitam. Bagi nombor pula, kami menggunakan tulisan Bevan, saiz tulisan 18, warna tulisan hitam. Sumber gambar pula kami mengambil daripada Google. Kod warna latar belakang ialah brown. Seterusnya, saya akan menerangkan format saya mengedit majalah. Saya menggunakan aplikasi Canva. Untuk warna tema majalah bahagian saya memilih menggunakan warna light grey. Bagi tulisan untuk perkataan seni kebudayaan negeri Cik Siti Wang Kembang, jenis tulisannya ialah Cewi, saiz tulisan 56, warna tulisan hitam. Bagi tulisan isi dalam majalah ini, saya menggunakan jenis tulisan Source Serif Pro, saiz tulisan 18, warna tulisan hitam. Gambar-gambar yang ada dalam majalah ini saya mengambil daripada sumber Google. Bagi muka surat pula, saya menggunakan jenis tulisan Bevan, saiz tulisan 12, warna tulisan hitam, dan nama penulis di bawah ini saya menggunakan jenis tulisan Open Sans Light, saiz tulisan 12, warna tulisan hitam. Dan gambar latar belakang majalah ini saya mengambil daripada Google dan dikaburkan sedikit mengikut kesesuaian majalah. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit isi kandungan yang terdapat dalam majalah saya. Saya memilih seni kebudayaan di negeri Kelantan kerana negeri Kelantan terkenal dengan seni budaya tradisional yang unik dan juga mempunyai sejarah persinggasanaan yang menarik. Negeri Kelantan juga sebuah negeri serendah sekebun bunga yang mana lahirnya pelbagai tokoh ulama serta mengamalkan ciri-ciri pemerintahan Islam. Pelbagai kebudayaan menarik ada di Kelantan. Malah ia merupakan salah satu tarikan pelancongan negeri ini di mana keunikan dan keistimewaannya masih dipelihara sehingga sekarang. Antara yang terkenal ialah persembahan wayang kulit, dikir barat, permainan waw dan juga gasing. Negeri ini mengungguli carta teratas dalam negara. Kenyataan ini tidak dapat disangkal lagi kerana ketaksuban masyarakatnya mengunjung seni warisan dan adat budaya. Kebudayaan merupakan suatu cerminan kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan meneliti rentak budaya dalam sesebuah masyarakat, kita dapat melihat sejauh manakah tahap ketamadunan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila seseorang berkunjung ke negeri Kelantan. Sebagai contoh, muzik tradisionalnya iaitu dikir barat begitu diminati oleh masyarakat di negeri ini. Selain itu, dari segi persembahan tradisional, permainan makyong merupakan permainan yang kerap dianjurkan di negeri ini. Selain daripada itu, mungkin ramai lagi masyarakat di luar sana masih tidak tahu dengan kewujudan persembahan wayang kulit. Persembahan ini juga merupakan persembahan tradisional yang tiada di tempat-tempat lain. Selain itu juga, majoriti masyarakat lama Kelantan juga gemar melakukan aktiviti luar seperti bersawah, menangkap ikan dan bercucuk tanam. Dalam pada itu, masyarakat wanita di negeri Kelantan juga dikatakan gemar berniaga. Sebagai contoh, Pasar Besar Siti Khadijah, di sana kita dapat melihat majoriti peniaga adalah dari golongan Hawa. Pada halaman majalah kedua saya pula, saya menggunakan format yang sama seperti halaman pertama, tiada perubahan. Jenis tulisan Source Serif Pro, saiz tulisan 18, warna tulisan hitam, dan gambar-gambar dalam bahagian ini juga diambil daripada Google. Cabaran yang saya hadapi dalam menyiapkan majalah ini adalah saya sukar untuk memilih gambar-gambar sesuai dan cantik yang bersesuaian dengan majalah saya. Cabaran kedua ialah sukar bagi saya untuk menyusun atur item-item yang ingin dimasukkan dalam majalah saya. Yang ketiga adalah kesukaran untuk berbincang dengan ahli kumpulan mengenai penghasilan majalah kerana ada antara kami yang tinggal di asrama dan ada juga di rumah sewa, menyebabkan kami hanya berkomunikasi melalui WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ilana binti Azman daripada kelas DPSU 5A.
Saya akan menerangkan format majalah saya dalam mengedit majalah. Saya mengedit majalah saya dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk muka surat yang pertama, perkataan Muzium Islam, saya menggunakan jenis tulisan Roboto. Saiz tulisan adalah 16, warna tulisan pula berwarna putih dan efek tulisan diboldkan. Untuk perkataan Kelantan, saya menggunakan jenis tulisan playlist script. Saiz tulisan adalah 64 dan warna tulisan berwarna putih. Sumber daripada gambar-gambar tersebut diambil daripada Google. Untuk warna latar belakang majalah pula, saya menggunakan warna olive green. Seterusnya, untuk isi kandungan pula, saya menggunakan jenis tulisan Anonymous Pro. Saiz tulisan adalah 10.3, warna tulisan pula berwarna putih dan efek tulisan diboldkan. Untuk perkataan seni bina, saya menggunakan jenis tulisan Chiffon Outline. Saiz tulisan adalah 44.3 dan warna tulisan berwarna putih. Untuk perkataan Kelantan pula, saya menggunakan jenis tulisan chiffon. Saiz tulisan adalah 24 dan warna tulisan adalah berwarna putih. Okey, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai seni bina di Kelantan. Di Kelantan terdapat Muzium Islam Kelantan yang dikenali sebagai Balai Syura yang terletak di Kota Baru Kelantan. Sebahagian dinding muzium tersebut mempunyai ukiran yang dikenali sebagai janda berhias, di mana ukiran tersebut merupakan ukiran yang popular di Pantai Timur. Bumbung pula mempunyai struktur piramid yang berbilang peringkat yang dikenali sebagai bumbung 5 bungkus dan ditutup dengan jubing bumbung tanah liat yang bernama Genting Segora. Muzium ini menceritakan tentang sejarah kedatangan Islam ke Kelantan dan mendapat gelaran sebagai Serambi Mekah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan untuk muka surat yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak menerangkan sedikit mengenai cabaran sepanjang menyiapkan majalah ini. Okey, cabarannya ialah kesukaran untuk mencari maklumat kerana internet begitu perlahan dan kesukaran untuk memilih template di aplikasi Canva kerana terlalu banyak desain yang menarik. Kita berbalik kepada muka surat yang seterusnya. Perkataan masjid, saya menggunakan jenis tulisan Roboto. Saiz tulisan adalah 16, warna tulisan berwarna hitam dan efek tulisan diboldkan. Untuk perkataan Muhammad, jenis tulisan saya menggunakan tulisan playlist script. Saiz tulisan adalah 59.9 dan warna tulisan berwarna hitam. Bagi isi kandungan pula, saya menggunakan jenis tulisan Anonymous Pro. Saiz tulisan 13.6, warna tulisan berwarna putih dan efek tulisan diboldkan. Warna latar belakang pula, saya menggunakan search screen. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai seni bina yang seterusnya. Di Kelantan juga terdapat Masjid Muhammadi. Gelaran Serambi Mekah ini diberikan juga kepada sebuah masjid yang sangat dikenali di Kelantan, iaitu Masjid Muhammadi yang terletak di Kota Baru Kelantan. Masjid ini digantikan dengan menggunakan seni bina konkrit, malah dinamakan Masjid Muhammadi ini bersempena dengan nama Sultan Muhammad ke-5. Masjid ini menggunakan gaya seni bina yang hampir sama dengan beberapa gaya seni bina kolonial di Malaysia seperti Masjid Sultan Abu Bakar, Istana Negara Lama dan bangunan syarikat kereta api Tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Syikir binti Ismail. Saya daripada kelas DPHU 5A. Okey. Saya memilih tempat menarik di Kelantan. Okey, saya akan menerangkan format yang saya gunakan semasa mengedit majalah ini. Tema yang saya gunakan adalah tema aplikasi iaitu Instagram. Saya memilih tema Instagram ni kerana dia nampak macam menarik. Okey, latar belakang yang saya pilih adalah watercolor texture iaitu color air. Okey, tempat menarik di Kelantan tu sebenarnya menggunakan jenis tulisan Corrugator. Saiz tulisan 25, warna tulisan hitam. Okey, yang gambar bulat tu saya ambil daripada Google. Yang ni yang bulat tu dia adalah story, yang mana kita tahu dalam Instagram ada story. Itulah saya buat. Itu adalah story. Yang mana saya letak gambar setiap yang ada di Kelantan, tempat-tempat menarik yang ada di Kelantan. So, contoh ada Wakaf Cik Ye, air terjun, di Our Beach, ada tempat mandi. Okey, pasal Siti Khadijah saya menggunakan jenis tulisan Liberal Baskerville. Saiz tulisan adalah 14, warna tulisan adalah hitam. Okey, untuk Kota Baru saya menggunakan jenis tulisan yang sama iaitu Liberal Baskerville dan cuma yang berbezanya adalah saiz tulisan iaitu 10.
Warna tulisannya juga adalah hitam. Gambar yang saya pilih, sumber gambar ini adalah daripada Google. Sisi penting, jenis tulisan dia adalah Glacial Indifference. Saiz tulisan adalah 10. Warna tulisan adalah hitam. Okey, yang kita nampak yang search tu semua saya ambil daripada Google. Yang mana kita tahu pasar Siti Khadijah ni adalah pasar yang terkenal dekat Kelantan. Kalau kita pergi ke Kelantan pun, automatik kita akan pergi pasar Siti Khadijah ni. Okey, betul kan? Okey. Nama asal pasar Siti Khadijah ni adalah Pasar Besar Bulu Kubu. Okey, nama pasar ni telah ditukar kepada Pasar Siti Khadijah. Orang yang menukar nama ni adalah Guru Datuk Nik Aziz bin Nikmat. Dan dia tukar sebagai tanda penghormatan kepada kaum Hawa. Memandangkan ramai yang majoriti yang orang yang berniaga kat situ adalah golongan wanita. Okey, yang kita tahu dekat Pasar Siti Khadijah ni terdapat tingkat 1, dia memperuntukkan kepada makanan kering. Tingkat 1 dia makanan kering, asam-asam. Yang tu tingkat 1. Untuk tingkat yang bawah sekali tu, dia menjualkan barangan basah, ikan, sayur-sayur. Untuk tingkat 2 dan 3, mereka menjual barangan bukan makanan. Contohnya macam baju, kitchen, dan sebagainya. Okey. Tempat menarik yang saya pilih yang kedua adalah kawasan bebas cukai, iaitu Pengkalan Kubu. Okey. Iaitu di Tumpat. Okey, Pengkalan Kubu ni dia merupakan kawasan membeli belah yang terbesar dekat daerah Tumpat tu. Okey. Kawasan ni dia memang dah diwatarkan sebagai kawasan yang bebas cukai. Okey, dan dia bersempadan dengan Kuala Taibai, iaitu kawasan sempadan dengan Thailand. Okey, kawasan ni dia bersebelahan dengan pejabat immigration dan pejabat custom. Okey, kat sini mereka menjual pinggan mangkuk, pakaian wanita, baju jersey, beg tangan, coklat, dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan muka surat 6. Format yang saya gunakan adalah yang mana kita nampak yang ada gambar tu yang bulat tu. Okey, itu adalah gambar berbentuk bulat sesuai dengan tema Instagram. Untuk gambar yang ada 4 segi tu, ada 4 tu, okey, saya pecahkan dia agar nampak menarik dan mencantumkan agar nampak dia lagi cantik. Okey, gambar ni saya pilih kat Google juga. Okey. Bagi huruf yang jelawang tu, ada huruf J tu. Okey, saya memilih bingkai huruf. Okey, bingkai huruf ni dia boleh kita boleh letak dalam dia tak gambar. Okey, saya meletakkan gambar air terjun jelawang bagi setiap huruf. J, E, L, A, W, A, N, G. Saya meletakkan semua dalam tu. Saya meletakkan air terjun agar nampak lebih cantik. Gambar ni saya ambil daripada Google juga. Okey, untuk huruf yang air terjun tu, saya menggunakan bingkai huruf juga, iaitu saya tak letak gambar tapi saya letak warna pink, warna untuk huruf-huruf tu. Okey, software yang saya gunakan pada majalah ini adalah Canva. Okey, cabaran saya semasa mengedit majalah ni adalah internet terlalu slow, macam lambat. Saya nak edit tu lambat. Lepas tu dengan yang kedua adalah masalah dalam pengeditan. Okey, bila saya dah edit atau saya nak save, tiba-tiba
dia berlari. Contoh tempat menari tu naik ke atas sikit, macam tu. Jadi dia kena banyak sabarlah main dengan adik-adik ni. Tempat menarik yang saya pilih ke Kelantan ni, yang nombor 3 adalah Dir Aubesh Resort, iaitu di Bacok. Okey. Di Aubesh Resort ni dia terletak kira-kira 35 km dari Kota Baru dan hanya 10 km dari Pekan Bacok. Okey. Harga tiket nak masuk kawasan ni berharga RM5, satu kereta ataupun keluarga. Okey, tempat ni memang jadi tarikan orang ramai dengan keunikan dia yang sangat kreatif. Contoh yang dia buat adalah buaian kayu di pasir putih, macam dekat atas pasir pantai tu letak buaian. Nampak menarik kan? Tak banyak yang pantai ada macam ni. Salah satunya dekat sini di Aubesh ni. Memang cantik. Okey, aktiviti yang boleh dilakukan di Aubesh Resort ni adalah mandi, boleh tunggang kuda petang-petang. Lepas tu nak sambut hari keluarga pun boleh dekat sini, memang sesuai. Sambut hari jadi, dan sebagainya. Okey, tempat yang keempat yang saya pilih adalah air terjun Jelawang, iaitu di Dabong. Okey, air terjun Jelawang ni terletak di Taman Hutan Negeri Stong, Dabong. Ia merupakan air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara, iaitu setinggi 303 meter bersamaan dengan 1414 kaki dari aras laut. Okey, air terjun Jelawang ni telah diiktiraf sebagai air terjun yang tertinggi di Malaysia dan telah dinobatkan sebagai air terjun tertinggi di Asia Tenggara. Okey, tempat ni susah untuk mereka yang suka aktiviti pengembaraan dalam hutan. Contoh daki, kita hiking kan, mendaki gunung, mendaki kat situ pun ada gunung tau. Okey, contoh lepas kita nak, memang nampak lah kita nak naik tu, lepas tu nampak air, kat situ ada gunung tu panggil Gunung Stong. Memang kalau siapa-siapa yang macam minat adventure ni, dia boleh naik atas tu. Okey, dia boleh nampak, kalau nak tengok matahari terbenam dan terbit, memang lawa dekat situ. Memang kita boleh merasai keindahan dekat situ. Okey, itu saja bahagian saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Kristina Nurhasha binti Mat Kamarudin dari kelas DPHU 5A. Saya akan menyambung perbentangan majalah di bahagian tajuk Pakaian dan Permainan Tradisional Kelantan. Saya menggunakan aplikasi Canva dalam menghasilkan majalah saya. Untuk format majalah pertama, tulisan bagi pakaian tradisional Kelantan ialah jenis tulisan IMFL bersaiz 51, warna tulisan putih. Seterusnya adalah tulisan isi-isi penting pada bahagian busana Cik Siti Wang Kembang. Saya menggunakan jenis tulisan Times New Roman bersaiz 11 dan warna tulisan hitam. Manakala bagi isi-isi penting pada bahagian destar pula, saya hanya menggunakan jenis warna yang berbeza, iaitu light grey. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pakaian tradisional pilihan majalah saya. Terdapat 4 jenis pakaian tradisional yang dipilih, iaitu busana Cik Siti Wan Kembang, busana Mak Yong, baju mengain dan destar atau dikenali sebagai tengkolok. Busana Cik Siti Wan Kembang adalah antara busana yang popular di kalangan pakaian tradisional yang lain. Pakaiannya yang terdiri daripada 3 jenis kain, iaitu sarung songkek, kain sutera panjang, selendang songkek. Turut dihiasi lagi dengan pelbagai aksesori seperti loket, tali pinggang, gelang dan cucuk sanggul. Busana ini masih lagi hangat diperkatakan sehingga sekarang. Seterusnya adalah busana Mak Yong.
Busana ini adalah dari tarian Mak Yong yang menjadi kebanggaan orang Melayu Kelantan serta orang Patani di Thailand, amnya. Busana ini terdiri daripada kain sutera yang diikat dengan tali pinggang di bahagian pinggang. Negeri Kelantan masih mengekalkan busana Mak Yong ini tetapi pemakaiannya mengikut syariah dengan menutup bahagian yang terdedah. Bagi pakaian tradisional yang seterusnya ialah baju mengan. Baju mengan pula merupakan pakaian luar paling popular bagi kerabat diraja Kelantan. Ianya diperbuat daripada kain songkek dan berkuala tinggi dengan sebutir butang di bahagian kuala tersebut. Ianya dipakai dengan baju Melayu di dalam dan berseluar panjang, dipandangkan dengan bengkong di sebelah dalam baju mangan serta melengkapkannya dengan tengkolok yang dipanggil sut lima. Bagi pakaian tradisional Kelantan yang terakhir ialah destar Kelantan. Destar atau dikenali sebagai tengkolok, setanjak, bulang hulu dan setangan kepala merupakan sejenis alas kepala tradisional Melayu yang dipakai oleh golongan lelaki. Setiap pemakaian destar mempunyai maksud yang tertentu dan ia bukan sekadar pakaian alas kepala semata-mata. Ia dililit dari sehelai kain dan setiap lilitan membawa maksud tertentu, termasuklah destar yang dipakai oleh orang kebanyakan. Di sini saya sediakan beberapa jenis destar yang dipakai oleh orang-orang Kelantan dahulu dan kini. Antaranya ialah destar setangan isih, destar ketam budu, destar bulang hulu dan destar sudu itik. Majalah kedua saya yang bertajuk Permainan Tradisional Kelantan menggunakan format yang sama di majalah yang pertama. Tetapi terdapat perbezaan pada gambar yang berada di bahagian majalah ini kerana sumbernya adalah dari Google. Di sini saya nyatakan dua jenis permainan tradisional Kelantan iaitu congkak dan sepak raga. Congkak merupakan permainan tradisional Melayu yang menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan buahnya daripada biji congkak, biji getah dan biji guli. Peralatan yang digunakan untuk bermain congkak biasanya diperbuat daripada batang pokok kayu besar yang diukir seperti perahu. Lubang-lubang congkak dibuat dalam dua barisan selari antara satu sama lain yang disebut kampung. Pada penghujung kampung terdapat sebuah lubang besar dan dalam dinamakan rumah. Jumlah kampung yang biasa terdapat pada papan congkak ialah 5, 7 atau 9 sebaris. Kampung-kampung ini diisikan dengan buah congkak sama banyak. Bagi permainan tradisional Kelantan yang kedua adalah sepak raga. Permainan sepak raga dimainkan oleh golongan bangsawan dan rakyat jelata. Bola sepak raga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa 2 atau 3 lapis. Pada masa ini, sepak raga tiada lagi dimainkan. Ianya telah ditukar dengan nama kepada sepak takraw. Sepak takraw mengadakan dua pasukan yang dipisahkan oleh jaring seperti dalam permainan badminton. Pasukan sepak takraw terdiri daripada 3 pemain. Tekong melakukan sepak mula dan mengawal bahagian belakang gelanggang. Apit kiri dan apit kanan mengawal bahagian hadapan gelanggang dan memikul tugas utama mematikan bola di gelanggang lawan. Cabaran dalam menyiapkan majalah ini adalah yang pertama, saya sukar untuk memilih template yang bersesuaian kerana kebanyakan template yang ditemui tidak bertetapan dengan tema majalah kami. Selain itu, saya sukar untuk berbincang mengenai penghasilan majalah bersama ahli kumpulan saya yang lain kerana sebahagian daripada kami tidak berada di dalam satu tempat yang sama. Sekian saja daripada saya untuk bahagian majalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Yusof. Saya akan membentangkan tajuk makanan menarik di Kelantan, rujukan dan kabur belakang. Di sini saya akan menerangkan satu persatu format saya mengedit majalah. Tema yang saya pilih dalam majalah saya adalah Twitter. Saya memilih Twitter kerana mengikut peredaran zaman terkini dan dengan aplikasi Twitter kita mudah mendapat maklumat. Kerana Twitter adalah aplikasi yang mudah viral.
Okey, latar belakang saya menggunakan berwarna putih. Pada bahagian tajuk, saya menggunakan jenis tulisan Abhaya Libre Regular. Saiz tulisan 20, warna tulisan hitam. Dan menggunakan kod hashtag 06 kali. Okey, pada isi-isi penting, saya menggunakan jenis tulisan Andika. Saiz tulisan 10, warna tulisan hitam dan kod hashtag 06 kali juga. Okey, bagi tajuk ayam percik itu, saya menggunakan jenis tulisan Abhaya Libre Regular. Saiz tulisan 23, warna tulisan hitam. Menggunakan kod hashtag 000000. Okey, pada bahagian sebelah tik berwarna biru, yang bawah tu My Ayam Percik Letup 2H, saya menggunakan jenis tulisan Alecria San SC Tin. Saiz tulisan ialah 13, warna tulisan hitam dan menggunakan kod yang sama. Okey, pada bahagian bawah yang bertulisan berwarna biru, hashtag percik, saya menggunakan jenis tulisan Abhaya Libre Regular. Saiz tulisan 13, warna tulisan biru muda. Kod adalah hashtag 2EB2FF. Gambar yang saya menggunakan di dalam majalah ini diambil melalui Google. Pada bahagian bawah, Twitter tu saya juga mengambil pada Google. Di Kelantan, terdapat pelbagai jenis makanan. Di sini, saya akan ceritakan 4 makanan yang terkenal di Kelantan. Yang pertama, nasi kerabu. Yang kedua, ayam percik putih. Yang ketiga, etok salai. Yang keempat adalah laksam. Okey, kenapa saya memilih nasi kerabu? Kerana nasi kerabu adalah nasi yang terkenal di Kelantan. Ia dikenali sebagai ko yam di negeri Thailand. Nasi ini berwarna biru, dihidangkan dengan tauge dan kobis mentah. Warna biru ini dihasilkan oleh bunga telang. Hidangan ini sedap dimakan bersama ikan goreng, ayam bakar, ayam percik, daging bakar, solok lada, keropok, budu dan sambal cili. Nasi kerabu mempunyai 2 jenis, iaitu yang pertama yang nasi berwarna putih biasanya dimakan dengan lengkap dan kuah tumis. Yang kedua, nasi yang berwarna biru tidak dimakan bersama kuah tumis. Sebaliknya, hanya dimakan dengan ulam, sambal kelapa dan sambal cili. Kemudian di atasnya diramaskan beberapa keping keropok goreng dan dimakan dengan daging bakar atau telur masin. Kedua, saya menggunakan tulisan yang sama pada slide yang pertama. Okey, di sini saya akan teruskan dengan gambar yang berbentuk bulat di sebelah kiri. Itu adalah identiti Twitter seseorang. Okey, gambar yang saya gunakan di dalam majalah adalah sumber daripada Google. Okey, software dan aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Canva. Okey, cabaran untuk saya mengedit majalah. Yang pertama, kesukaran untuk mencari maklumat kerana internet yang perlahan. Internet slow. Okey, yang kedua, kesukaran untuk berbincang dengan ahli kumpulan. Yang ketiga, makanan popular di Kelantan ialah etok salai. Etok salai ini dikenali sebagai etok-etok. Ia merupakan sejenis hidupan seperti kerang. Yang menariknya, ia hanya popular di negeri Kelantan. Dan di tempat lain juga ada. Tetapi, tidak sepopular di Kelantan. Saiznya agak kecil dan etok dibakar dan disalai begitu sahaja. Rasanya yang masin dan berbau wangi serai. Memang sangat enak untuk dimakan. Memang agak merumitkan nak makan etok ini kerana cengkaman cekeranya yang agak kuat kalau nak dibandingkan dengan kerang. Okey, bagi yang tiada gigi, boleh cuba makan menggunakan tukul.
makanan yang terkenal di Kelantan yang keempat ialah laksam. Laksam juga adalah makanan terkenal di Kelantan dan menjadi salah satu menu sarapan pagi. Ia juga bukan ada di Kelantan saja, malah sudah diperkenalkan di tempat-tempat lain di Malaysia. Selain itu, mi laksam diperbuat daripada tepung beras dan dipotong secara bulat-bulat. Kuahnya pula menggunakan isi ikan seperti ikan selayang dan ikan kembung. Ia juga menggunakan santan dan beberapa bahan lain dan pelbagai sayuran mentah, kacang panjang dan tauge dimakan bersama. Bagi yang ingin pedas dan menambah selera, boleh dimakan dengan sambal cili. Pada bahagian rujukan, tajuk rujukan itu kami menggunakan jenis tulisan Legius Sparta. Saiz tulisan 42, warna tulisan hijau turquoise dan kod adalah #0DE2EA. Okey, tulisan kami menggunakan jenis tulisan Arimo. Saiz tulisan 11, warna tulisan putih dan kod #6F. 6 kali F. Okey. Pada warna latar belakang, kami menggunakan kelabu gelap. Kodnya adalah #303841. Pada bahagian bawah, iaitu bendera Kelantan, kami mengambilnya dari Google. Rujukan 1 hingga 14 ini adalah rujukan kumpulan ahli kami. Ini adalah cover belakang kumpulan kami. Okay, pada bahagian tajuk, saya menggunakan jenis tulisan Aloja, saiz tulisan 36.6, warna tulisan pink dan kod adalah #FF63B1. Pada bahagian SPKI KPBKL, jenis tulisan adalah Aloja, saiz tulisan 22, warna tulisan merah cair dan kod ialah #FF5C5C. Pada warna latar belakang, kami menggunakan soft pink, iaitu kod dia adalah #FB-F5F2. Okey, sumber gambar daripada logo FB dan IG ini daripada Google. Okey, jenis tulisan Aloja, saiz tulisan 16, warna tulisan hitam dan kod adalah #06 kali. Ini ialah tulisan daripada laman web IG KPBKL dan Facebook dan laman web KPBKL. Okey, gambar yang kami sediakan ini kami ambil melalui laman web KPBKL.